Burung berkicau di subuh hari, sinar sang surya si matahari. Izinkan saya berbicara di sini, bicara buku pilihan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pepatah selalu mengatakan, kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Saya Azurin Sabrina binti Muhsin, seorang pelajar tingkatan 5 yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Ista, kod sekolah JEA 3036. Tanpa membuang masa, marilah kita berbicara tentang buku pilihan hati saya. Hari ini, saya akan mengulas buku yang telah saya dalami yang bertajuk Abu Bakar As-Siddiq, Sahabat Utama dan Pertama. Buku ini merupakan hasil karya Abdul Latif Rifki. Buku ini mengandungi 371 halaman bercetak yang mengandungi 29 subtopik. Semua subtopik itu ditulis dengan gaya bahasa yang sangat santai dan mudah difahami. Selepas saya membaca kesemua subtopik yang ada di dalam buku ini, pada pendapat saya, penulis mahu kita bersama-sama untuk lebih mendalami dan mengambil tahu sebanyak mungkin perihal Islam. Jutaan terima kasih tidak terhingga kepada penulis ini kerana meluangkan banyak masa menulis tentang Khalifah unggul bagi umat Islam. Apakah yang menarik tentang buku ini? Buku ini menekankan tentang tokoh agamawan terdahulu yang merupakan khalifah terunggul bagi orang Islam umat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diketahui, terdapat 4 orang khalifah pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Siapakah mereka? Mereka adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Uthman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Talib. Mereka merupakan sahabat Rasulullah yang paling rapat dan mempunyai ketokohan yang besar dalam agama Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah penyambung tugas dakwah Rasulullah SAW dan juga merupakan sahabat rapat Nabi Muhammad SAW. Nama dan perjuangannya masih menjadi buah bibir orang Islam dan ianya masih terus diperkatakan dan disebut-sebut sehingga kini. Dalam satu halaman bercetak, terdapat satu susunan ayat yang menarik perhatian saya, iaitu Umar bin Khattab berkata, Abu Bakar dalam berbuat baik selalu mendahulukan hal ini. Hal ini sangat menarik perhatian saya kerana sudah terang lagi bersuluh bahawa terselit satu pengajaran dalam ayat tersebut di mana kita diajarkan dan disarankan untuk berbuat baik, tidak kira masa, tempat ataupun status. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk membuat kebaikan dahulu dan barulah kita melakukannya. Sedikit info tentang beliau. Beliau dilahirkan di Mekah 2 tahun setengah selepas tahun gajah atau 56 bulan lagi sebelum hijrah seperti yang tertera pada buku ini. Terdapat satu kisah di dalam buku ini yang menceritakan tentang bagaimana beliau mendapat julukan As-Siddiq. Bagaimana beliau mendapat julukan ini? Ketika terdengar kabar bahawa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra' Mi'raj lalu diangkat ke langit ke-7 untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa itu bagi orang kaum Quraisy ia tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam sahaja? Lantas Nabi Muhammad SAW menceritakan pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu orang-orang kafir Quraisy mentertawakan Nabi Muhammad. Ketika Abu Bakar bertemu mereka, orang-orang kafir Quraisy berkata, Muhammad telah mengaku-ngaku pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam sahaja. Ujar mereka sambil ketawa terbahak-bahak. Lalu Abu Bakar menjawab, jika ia Muhammad yang berkata demikian, maka itu benar. Peristiwa ini membuktikan betapa Abu Bakar As-Siddiq mempercayai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Untuk pengetahuan anda, terdapat banyak lagi peristiwa yang terkandung di dalam buku ini yang menekankan tentang bagaimana beliau memerintah, menjaga hubungan persaudaraan
dan kedekatan beliau dengan masyarakat. Pada pendapat saya, buku ini sesuai dibaca oleh semua lapisan umur. Generasi pada masa ini sudah semakin melupakan sahabat-sahabat Nabi. Jadi, saya mengesyorkan membaca buku ini untuk mendalami dan mengenali sahabat-sahabat Nabi. Buku ini memberi kita kesedaran bahawa kita sebagai umat Nabi Muhammad perlulah mencintai Rasulullah sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mencintai beliau dengan sepenuh hati, mencontohi kepribadian beliau dalam menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan sesama hamba Allah dalam menjalani kehidupan seharian. Sekian sahaja bicara saya. Usai sudah bicara kita, terima kasih sudi mendengarkannya. Amalan membaca jadikan budaya. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.